اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 90, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingannya, yakni tidak memberi manfaat padanya. Hadis ini memberi pengertian bahawa seorang Muslim harus tu mesti. Kat perkataan harus tu kena tulis mesti. Mesti memperhitungkan benar-benar apa yang akan dilakukannya, sebab waktu itu sangat berharga. Waktu ataupun masa sangat berharga. Bahkan waktu juga dapat menentukan apakah ia akan bahagia atau binasa. Maka kalau digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna dan bukan kepentingannya, bererti merugikan bagi diri sendiri dan menyalahi kesempurnaan akal dan kesihatan cara berfikir. Perbuatan yang sia-sia hanyalah kelakuan orang yang tidak sihat atau tidak sempurna fikirannya. Kita masih dalam bab muraqabah, penjagaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bab tu. Hadis yang ke-8 ini Rasulullah kata sebaik-baik Islam seseorang. Ini cerita tentang orang Islam ni, bukan cerita tentang orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak masuk kategori dah. Sekarang ini nak cerita di kalangan orang Islam. Sebaik-baik Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat untuk diri dia, khususnya untuk akhirat, dan juga termasuklah tidak memberi manfaat duniawi. Min husni islamil mar'i, antara tanda kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa ada dua nikmat yang manusia abaikan. Dua nikmat ni dia terlepas pandang, dia tidak menghargai dua nikmat ni. Nikmat apa? Kita dah sebut dah sebelum ni. Yang pertama nikmat sihat tubuh badan. Maknanya apa? Dia terlepas pandang, dia tidak hargai dua nikmat. Nikmat sihat yang Allah Ta'ala beri dia tak hargai. Tersedar bernilainya sihat ni bila dia sakit. Satu. Ada satu lagi nikmat yang ramai orang terlepas. Nikmat masa lapang. Jadi hadis ni beritahu di kalangan orang Islam, sebaik-baik orang Islam ialah orang Islam yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kita cuba ingat sepanjang tahun ni, sepanjang tahun ni berapa hari dah? Berapa hari? Ini berapa bulan dah? 7 dah. Oh, kita minggu lepas kat Penang, minggu lepas. Seminggu dah. Seminggu dah masuk tahun baru. Berapa banyak dah masa yang habis kita buat perkara yang tidak bermanfaat.
Antaranya buat apa? Tidur. Tidur bermanfaat. Kalau tak tidur macam mana nak sembahyang subuh? Mungkinlah tidur waktu kuliah. Boleh nak kata tak bermanfaat kan? Waktu tengok TV, ada tak orang tidur tengok cerita sedap? Ada. Itu yang jenis kuat iman tu. Tengok TV dia tidur, waktu kuliah dia tak tidur. Bagus. Ustaz tak faham, saya letih kerja siang Ustaz, tapi nak datang juga kuliah letih, jadi mengantuk. Nak buat macam mana? Tidur yang macam tu dapat pahala. Orang datang kuliah siang tadi letih kerja, tapi dah tahu malam-malam ada kuliah, datanglah juga. Tiba-tiba duduk dalam kuliah, tertidur. Yang tu dapat pahala tak? Oh, cepat je dapat. InsyaAllah dapat pahala. Mana dia tak termasuk dalam perkara tak bermanfaat. Dia nak, tapi dah mengantuk. Nak buat macam mana? Kita nak ambil yang kita kata yang tak bermanfaat. Sebab hadis ni kata, sebaik-baik Islam, amalan Islam seseorang tu, mana seorang Islam lah, ialah dia meninggalkan perkara yang tak bermanfaat. Apa yang tak bermanfaat? Ada orang, dia ada hobi dia. Hobi dia langsung tak bermanfaat. Ada orang hobi dia bermanfaat. Hobi dia apa? Main futsal. Ada manfaat tak? Ada. Sihat tubuh badan, keluar peluh. Main futsal sampai tak sembahyang maghrib. Ini jadi dosa. Ramai juga yang main futsal malam. Saya pun susah sikit nak baiki perkara ni. Kawan-kawan saya pun ramai juga. Ustaz, jom futsal malam. Malam ini waktu berehat. Kita futsal 9.30 sampai pukul 11.30, ataupun pukul 9 sampai pukul 11, 2 jam. Tu telajak subuh besok tu. Bukan saja gajah, bapak dinosaur punya subuh. Sebab malam untuk berehat. Alangkah baiknya kalau kita main pukul 9-10 pagi hari cuti. Bagus. Jadi hadis ni beritahu, dan Imam Nawawi letak dalam bab muraqabah, bahawa orang yang ada sifat muraqabah Allah, dia akan fikir, aku buat ni bermanfaat ke tidak? Perbuatan, percakapan, cakap benda bermanfaat ke tidak? Allah, yang tu lagi letih. Tu tak masuk tulis status Facebook lagi. Manfaat ke tidak ni? Share gambar dalam Facebook bermanfaat ke tidak? Itu. Jadi fikir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang ialah dia tinggal perkara tak bermanfaat. Ni zaman Facebook, zaman WhatsApp ni. Allahu akbar. Ceklah yang kita buat tu bermanfaat ke tidak. Kadang-kadang ada kita bergurau dengan kawan-kawan dengan tujuan manfaatnya untuk mengerat silaturahim. Tak apalah. Kawan hantar gambar berjalan tepi pantai, dia pun tegur bila nak kahwin. Sebagai galakan supaya cepat kahwin. Yang ni keadaan, ada keadaan untuk mengeratkan silaturahim. Ada yang memang tak berfaedah, memang tak ada faedah langsung. Hari ini aku makan burger. Apa? Tapi kadang-kadang ada orang yang memang dia ada target dakwah, dia ada manfaat, ada tujuan dakwah. Saya baru pagi tadi ajalah orang muda ramai ni, saya masuk kat Facebook. Betul lah anak saya baru masuk darjah 1. Jadi pagi tadi dia mandi lewat pukul 7 lebih tu, nak turun dah, pukul 7 suku dah, nak pergi sekolah dah. Dia baru cakap, tak sembahyang subuh lagi, tak ingat nak ambil sembahyang. Saya suruh dia ambil sembahyang pukul 7 suku sajalah. Ambil gambar, dia ambil sembahyang 7 suku. Saya tulis kat Facebook, 7 suku baru ambil sembahyang subuh gajah. Ada orang marah, apalah ustaz mengaibkan anak. Mengaibkan anak sebab beritahu anak sembahyang pukul 7 suku. Anak umur berapa tahun?
Tak masuk 7 tahun lagi pun. Tetapi ramai yang terasa, oh, selama ini aku terlupa untuk melatih anak semayang. Ya, saya bukan nak tunjuk baik, tetapi dah ramai kawan-kawan dia ikut kat Facebook tu, kita share perkara macam tu indirectly, dan ramai rupanya yang menulis, Ustaz, saya sebenarnya anak darjah 2, darjah 3 dah tak terfikir nak suruh dia orang solat. Ada yang sebut, bapa anak ramai lagi tak semayang. Kan? Ada kala ada tujuan kita buat. Ya, jadi kita buat sesuatu fikir bermanfaat atau tidak. Dari segi percakapan, ada orang dia pergi kenduri kahwin. Dia pergi kenduri kahwin tu, orang jemput pergi kenduri kahwin, tapi dia punya komen banyak betul. Muda lagi anak dia, baru umur 20 dah kahwin. Pergi majlis kahwin pula. Tuanya anak dia 31 baru kahwin. La ilaha illallah. Baju pengantin tu tak matching lah pengantin lelaki perempuan. Dah nak buat apa kita duduk sembang bab tu? Kita pergi ke majlis kahwin, oh dia pasang kemah tu tak betul, susun macam tu. Dah manfaat ke tidak? Kita pergi orang jemput majlis kahwin untuk datang makan, tolong doa kat pengantin. Kita duduk bersembang, kutuk yang tu, kutuk yang ni, komen yang tu, komen yang ni. Cakap kita ni bermanfaat ke tidak? Sebab tu hadis ni kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita datang majlis kenduri orang, kita datang, kita bercakap perkara tak berfaedah. Sekali lagi nak ulang makna hadis ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, apa dia? Dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Ada orang sibuk duduk nak kira tarikh kiamat, matematik, teori itu, fizik itu, ni duk kira, calculation bila kiamat. Ni tahun 2013, 2014 kira, tengok ni Armageddon lah, tengok tu kiamat dijangka pada tahun sekian-sekian. Itu kerja tak berfaedah. Kita pernah baca hadis, Jibril tanya Nabi Muhammad, bila kiamat? Nabi Muhammad kata, aku tak tahu. Yang tanya lebih tahu lagi. Dah Nabi Muhammad tak tahu bila kiamat, tak payah sibuklah kita duk kira bila kiamat. Ini kita kata meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kita orang Islam sama juga. Kalau Bani Israel yang sampai timbul kisah Nabi Musa dengan Khadir, Bani Israel dia duduk sama-sama, dia duduk bincang, Nabi mana yang hebat di kalangan pengikut Nabi Musa, siapa yang paling hebat. Dia nak bincang buat apa perkara tu? Sepatutnya nak bincang apa? Sepatutnya apa yang diajar oleh Nabi Musa aku nak amal. Patutnya gitu. Kadang-kadang ada juga dalam masyarakat kita, dia duduk bincang apa? Ustaz mana yang best? Ustaz mana yang seronok? La ilaha illallah. Jangan duduk banding. Ada ustaz kelebihan dia kat situ, kekurangan dia kat sini. Ada ustaz kelebihan dia kat situ, kekurangan kat sini. Patutnya soalan yang kita nak kena tanya, berapa kali kita hadir majlis ilmu? Yang ustaz ni ajar banyak mana dah kita amal? Itu yang kita kena tanya. Jadi duduk nak banding, oh ni begini, tak perlu. Jadi jangan. Hadis ni kata bab tu masuk dalam bab muraqabah. Jadi orang yang ada muraqabah Allah, CCTV itu, setiap tindak tanduk dia akan fikir, aku nak cakap ni manfaat ke tidak, aku nak tulis ni manfaat ke tidak, aku nak buat ini bermanfaat ke tidak. Duduk lepak kedai kopi, biasa sampai pukul apa? Pagi keluar pergi kerja, balik kerja, pergi kedai kopi. Bagus dah datang masjid, lepas dengan kuliah, kedai kopi lagi. Isteri kat rumah tunggu, anak-anak tunggu, agak-agak lepak berjam-jam. Ini bermanfaat ke tidak? Hadis ni kata kebaikan seseorang Muslim ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Orang perempuan sambil-sambil nak pergi beli ikan, sambil-sambil pergi kedai sidai baju, dia mula buka tajuk lah, Kak Tun tu kan gaduh dengan suami, saja je seronok cerita hal orang lain.
Memang bercakap hal orang. Oh dia tu anak dia bercerai. La ilaha illallah. Nak buat apa? Adakah kita duk cakap hal orang itu bermanfaat ataupun tidak? Jadi hadis ni kata orang yang ada muraqabah Allah, penjagaan Allah, setiap tindak tanduk dia akan jaga. Hebat tak hebat? Sebagai contoh, Sayyidina Ali pernah dalam perang, dia nak tikam dah musuh, tiba-tiba musuh ludah ke muka dia. Dia tak jadi nak pancung, musuh pun lari. Orang tanya kenapa tak jadi pancung. Sayyidina Ali kata kalau aku pancung dia tak ada faedah. Sebab aku pancung sebab aku nak marah dia ludah dah tadi. Awal-awal aku memang nak pancung sebab dia lawan Islam. Tapi sekarang dah dia ludah, aku nak marah sangat. Jadi aku teringat kalau aku pancung ni tak berfaedah. Aku buat bukan kerana Allah tapi kerana marah. Tak jadi buat. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Anak-anak kita kadang-kadang kita tak tersedar, berjam-jam duduk lepak cyber cafe. Ayah lepak kedai mamak tengok bola, anak lepak cyber cafe. Mak tak lepak, mak mengumpat je duduk kat sebelah jiran. Ni bukan orang sini ni. Jadi saya bukan nak kata siapa-siapa, tapi perbuatan, percakapan, tindak tanduk, hadis ni kata kebaikan seorang Islam dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Apa lagi yang orang suka buat tak beri manfaat? Apa lagi? Lu fikirlah sendiri. Kadang-kadang boleh tengok TV berjam-jam. Tengok TV berjam-jam. Dia tengok labu-labi 2 jam tak mengantuk. Kan? Tengok cerita tu, tengok cerita ni. Yelah ustaz, kita perlu release, kita perlu ada hiburan. Betul lah ada hiburan, tapi janganlah melampau sangat. Jangan sampai terlalu melampau. Ada orang membazirkan duit, bazir duit, pergi buat perkara-perkara tidak berfaedah. Hadis yang ke-9, an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu, rawahu Abu Daud wa ghairuh. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki itu tidak akan ditanya mengapakah ia memukul isterinya. Banyak isu ni. Tidak akan ditanya, maksudnya tak perlu ditanya seorang lelaki kalau kamu tengok lelaki itu pukul isteri dia. Suspend dah orang perempuan dengar. Ustaz nak terang macam mana ni? Yang pertama sekali lagi saya nak ulang, tidak ditanya maksudnya tidak dipersoalkan sekiranya ada seorang lelaki pukul isteri. Yang pertama sekali kita kena potong, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Jadi jangan salah faham. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jangan ada orang lelaki yang menyalahgunakan hadis ini lalu sewenang-wenangnya pukul isteri. Bila dipersoal, kan ada hadis kata, mengaji dah Riyadhus Salihin, jangan ditanya kalau seorang suami pukul isteri dia. Jawapan yang pertama, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, sekiranya awak masih kata awak pukul isteri ni, nak berpegang dengan hadis ini, hadis ini ditujukan kepada seorang suami yang bertakwa pada Allah, yang ada muraqabah Allah. Maknanya seorang suami yang bertakwa, yang ada muraqabah Allah, kita tengok dia ni orang soleh, orang baik, orang yang jaga agama. Tiba-tiba satu ketika dia pukul isteri dia. Yang macam ni, kalau nak pegang lagi dengan hadis ni, maka inilah dimaksudkan oleh hadis ni. Orang yang jenis dia tu tak semayang, dia tu kat tempat kerja dia menipu orang dengan isteri, dia balik pam dia duk pukul isteri, itu tidak termasuk dalam hadis ni. Jelas?
supaya tidak ada yang tersalah faham. Balik ni boleh ping je isteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dalam Islam diizinkan oleh seorang suami pukul isteri, tapi pukul macam mana, bila boleh pukul. Apa Imam? Pukul sayang tu bukan pukul yang dimaksudkan. Pukul sayang tu lain kan? Pukul sayang tu lepas tu ada sambungan lain. Ini maksud pukul sungguh, pukul marah. Dalam Islam ada masa yang diizinkan oleh suami pukul isteri, cuma kena tahu bila dan bagaimana. Yang dimaksudkan boleh pukul isteri diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat nombor 34. Catik sikit kat tepi, bab pukul isteri, tulis kat tepi kitab kita. Surah An-Nisa ayat 34. Tak payah lu tulis TIGAPULUH, buat gambar je 34. Yang mana dalam ayat tersebut disebut oleh Allah, apabila seorang isteri itu nusyuz. Apa makna nusyuz? Dia derhaka pada suami. Ada 3 step. Fa'idhuhunna. Yang pertama, nasihati isteri. Derhaka juga. Yang kedua, tinggalkan isteri di tempat tidur. Mana jangan tidur dengan dia. Yang keempat, barulah masuk pukul.